Jurang ekonomi Malaysia dan Indonesia sebenarnya lebih serius daripada yang ramai sangka. Jurang ekonomi antara Malaysia dan Indonesia sebenarnya jauh lebih serius daripada yang ramai fikirkan. Malah, walaupun kedua-dua negara berkongsi lanskap budaya dan geografi yang serupa, trajektori ekonomi mereka tidak boleh lebih berbeza. Dan inilah yang mengejutkan, jurang ini semakin berkembang lebih cepat daripada yang mungkin anda sangka. Anda akan terkejut dengan betapa dalamnya jurang ini, dan pada akhir video ini, anda akan faham dengan lebih jelas bagaimana jurang ekonomi ini sebenarnya memberi kesan kepada kehidupan berjuta-juta orang di kedua-dua negara. Ikuti kami, kerana kami akan menyelami beberapa angka yang mungkin akan mengejutkan anda. Jika anda masih bersama saya, luangkan seketika untuk tekan butang suka. Mari kita lihat jika kita boleh mencapai 500 suka. Saya percaya kita boleh. Saya telah bekerja keras mengenai topik ini, dan saya tahu ia adalah sesuatu yang semua orang perlu tahu. Assalamualaikum. Mari kita mula. Sekarang, kita semua tahu Malaysia dan Indonesia adalah dua ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Mereka adalah kuasa utama di rantau ini. Tetapi jika anda melihat dengan teliti pada angka-angka, anda akan sedar bahawa sementara Indonesia semakin hampir untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia pada tahun 2050, Malaysia semakin ketinggalan. Perbezaan antara kedua-duanya bukan sekadar mengenai KDNK, ia jauh lebih mendalam. Pada tahun 2021, KDNK per kapita Malaysia adalah sekitar 11,400 USD, sementara Indonesia hanya sekitar 4,100 dolar USD. Itu adalah perbezaan yang besar. Namun, kedua-dua negara mempunyai saiz populasi yang lebih kurang sama. Malaysia dengan sekitar 32 juta dan Indonesia dengan lebih daripada 270 juta. Betul, Malaysia mempunyai hanya sekitar 10% daripada populasi Indonesia, tetapi KDNK per kapita Malaysia lebih 2 kali ganda. Jadi, mengapa ini berlaku? Mari kita mulakan dengan mengupas faktor-faktor utama yang menyumbang kepada jurang yang semakin lebar ini. Pertama, ekonomi Malaysia sangat bergantung kepada ekspor, terutamanya dalam sektor elektronik, minyak sawit dan gas asli. Malaysia telah mewujudkan dirinya sebagai pusat pembuatan global, menarik pelaburan asing, yang memberi rangsangan besar kepada ekonominya. Tetapi Indonesia, walaupun mempunyai populasi yang lebih besar dan sumber semula jadi yang kaya, menghadapi kesukaran dalam beralih dari ekonomi pertanian kepada yang lebih berindustri. Ini telah menghalang kemajuannya. Salah satu sebab utama pertumbuhan industri Indonesia yang lebih perlahan adalah infrastruktur. Walaupun Malaysia telah membuat pelaburan besar dalam sistem pengangkutan, komunikasi, dan tenaga, Indonesia masih bergelut dengan infrastruktur yang sudah usang di banyak kawasan. Malah, Bank Dunia meletakkan Malaysia di tangga ke-12 di dunia untuk kualiti infrastruktur, sementara Indonesia jauh ketinggalan di tangga ke-75. Perbezaan dalam infrastruktur ini adalah nyata. Lebih mudah untuk menjalankan perniagaan di Malaysia, dan ini menjadikannya lebih menarik bagi pelabur asing. Dan bercakap mengenai pelaburan asing, inilah satu perkara menarik. Malaysia dikenali dengan sektor perkhidmatan kewangannya yang maju, yang memainkan peranan penting dalam menarik pelabur global. Malah, Malaysia adalah salah satu pusat kewangan terkemuka di Asia. Indonesia, sebaliknya, masih menghadapi cabaran besar dalam sistem perbankan dan kewangannya, termasuk masalah dengan kemasukan kewangan dan kekurangan pelaburan yang mencukupi dalam pasaran modalnya. Tetapi bukan sekadar pelaburan asing dan infrastruktur. Pendidikan memainkan peranan besar dalam jurang ekonomi ini. Malaysia mempunyai salah satu kadar literasi tertinggi di Asia Tenggara, dengan lebih daripada 94% penduduknya celik huruf. Ini telah membuka jalan untuk tenaga kerja yang lebih terlatih yang boleh mengambil alih pekerjaan bernilai tinggi dalam pembuatan, keuangan, dan teknologi. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi cabaran dalam sistem pendidikannya. Kadar literasi lebih rendah pada sekitar 93%, dan akses kepada pendidikan berkualiti masih tidak merata di seluruh negara. Akibatnya, tenaga kerja yang tidak begitu berdaya saing di pentas global. Dan inilah di mana jurang sebenar mula memberi kesan. Kadar pengangguran di Malaysia jauh lebih rendah berbanding Indonesia, iaitu sekitar 3,5% berbanding 6% di Indonesia. Malah, kadar pengangguran Malaysia telah menurun secara konsisten dalam dekad yang lalu, sementara Indonesia terus bergelut dengan kadar pengangguran yang tinggi, terutamanya dalam kalangan golongan muda. Ini telah mewujudkan jurang dalam kualiti hidup antara kedua-dua negara,
dengan rakyat Malaysia mempunyai lebih banyak peluang pekerjaan yang stabil dan akses yang lebih baik kepada perkhidmatan sosial. Untuk menjadikannya lebih buruk, kadar kemiskinan Indonesia kekal tinggi. Menurut Bank Dunia, kira-kira 9.8% daripada penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan negara, berbanding hanya 0.4% di Malaysia. Ini bermakna berjuta-juta orang Indonesia hidup dalam kemiskinan, sementara taraf hidup di Malaysia terus meningkat. Kejayaan Malaysia dalam mengurangkan kemiskinan sebahagian besarnya adalah kerana dasar ekonomi yang kukuh dan program kebajikan yang disasarkan, yang telah membantu mengangkat berjuta-juta orang keluar daripada kemiskinan dalam beberapa dekad yang lalu. Tetapi inilah sesuatu yang mungkin mengejutkan anda. Walaupun KDNK per kapita Malaysia lebih tinggi dan petunjuk ekonomi keseluruhannya lebih baik, kos sara hidup di Malaysia semakin meningkat. Harga rumah melonjak, terutamanya di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur. Ini telah menyukarkan rakyat Malaysia biasa untuk memiliki rumah. Sebaliknya, walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih perlahan, ia telah melihat lebih banyak pilihan rumah mampu milik untuk rakyatnya. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan sebelum ia dapat mengejar Malaysia dari segi kualiti hidup. Mari kita bercakap tentang gaji seketika. Gaji purata di Malaysia adalah sekitar $9,000 setahun, sementara di Indonesia, ia hanya sekitar $3,500. Dan inilah satu kebenaran mengejutkan. Walaupun dengan gaji yang lebih rendah di Indonesia, jurang pendapatan antara yang kaya dan yang miskin adalah sangat besar. Di Indonesia, 1% teratas daripada pendapatan memegang sebahagian besar kekayaan negara. Malaysia, walaupun masih menghadapi ketidaksamaan pendapatan, mempunyai pengagihan kekayaan yang lebih seimbang. Satu perkara yang menonjol dalam jurang ekonomi ini adalah peranan sumber semula jadi. Kedua-dua negara kaya dengan sumber semula jadi, tetapi Indonesia telah berjuang untuk memanfaatkan sepenuhnya simpanan luasnya. Malaysia, sebaliknya, lebih berjaya dalam memanfaatkan sumber semula jadinya dan menukarnya kepada produk yang permintaannya tinggi di peringkat global. Sebagai contoh, Malaysia adalah pengeksport minyak sawit kedua terbesar di dunia, yang digunakan dalam segala-galanya daripada produk makanan hingga kosmetik. Indonesia, walaupun merupakan pengeluar utama juga, menghadapi cabaran besar dengan isu-isu alam sekitar yang berkaitan dengan pengeluaran minyak sawit dan tidak dapat menjana tahap pendapatan yang sama daripada sumber semula jadinya. Tetapi ia bukan hanya tentang sumber semula jadi dan pengeluaran industri, teknologi juga memainkan peranan besar dalam jurang ekonomi ini. Pelaburan Malaysia dalam teknologi dan inovasi sangat ketara. Negara ini telah menjadi pusat bagi syarikat teknologi, dengan Kuala Lumpur menjadi rumah kepada banyak start-up dan firma teknologi global. Kerajaan Malaysia juga proaktif dalam menggalakkan transformasi digital, yang telah meningkatkan produktiviti dan mencipta peluang pekerjaan baru. Indonesia, sebaliknya, telah lambat untuk menyesuaikan diri dengan era digital. Walaupun negara ini telah melihat beberapa pertumbuhan dalam industri teknologi, ia masih ketinggalan di belakang Malaysia dari segi infrastruktur teknologi dan inovasi. Jadi, apakah gambaran besarnya di sini? Nah, jurang ekonomi antara Malaysia dan Indonesia bukan sekadar mengenai angka-angka. Ia mengenai peluang. Ia mengenai kehidupan berjuta-juta orang yang terjejas oleh ketidaksamaan ini. Perbezaan dalam kualiti hidup, akses kepada sumber, dan peluang ekonomi adalah nyata. Tetapi yang lebih membimbangkan adalah bahawa jurang ini hanya akan terus melebar dalam tahun-tahun mendatang jika kedua-dua negara tidak membuat perubahan yang ketara. Indonesia, dengan populasi besarnya dan sumber yang luas, mempunyai potensi yang luar biasa. Tetapi ia perlu memberi tumpuan untuk memperbaiki infrastruktur, sistem pendidikan, dan perkhidmatan kewangannya untuk bersaing di pentas global. Malaysia, sebaliknya, perlu menangani kos sara hidup yang semakin meningkat dan memastikan rakyatnya tidak ketinggalan ketika negara ini terus berkembang. Jadi, apa yang boleh kita lakukan mengenainya? Untuk permulaan, Malaysia dan Indonesia perlu bekerjasama untuk menangani cabaran bersama. Dengan memperbaiki kerjasama serantau, kedua-dua negara dapat mendapat manfaat daripada kekuatan masing-masing. Dan bagi rakyat kedua-dua negara, adalah penting untuk memahami faktor-faktor yang menyumbang kepada jurang ekonomi ini dan mendesak dasar yang menggalakkan pertumbuhan yang adil. Baiklah, saya pasti anda telah belajar banyak setakat ini. Jadi, sebelum anda pergi, luangkan sedikit masa untuk berkongsi pendapat anda. Apa yang anda fikirkan boleh menjadi penyelesaian untuk merapatkan jurang ini antara Malaysia dan Indonesia? Tinggalkan komen anda di bawah.
dan jangan lupa untuk suka dan melanggan untuk video-video lebih bermaklumat seperti ini. Sokongan anda membantu saya membawa lebih banyak kandungan berharga kepada anda. Terima kasih kerana menonton. Kesimpulannya, jurang ekonomi antara Malaysia dan Indonesia jauh lebih ketara daripada yang ramai fikirkan. Perbezaan dalam KDNK per kapita, infrastruktur, pendidikan, dan kualiti hidup secara keseluruhan tidak boleh dinafikan. Namun, dengan strategi yang betul dan usaha bersama, kedua-dua negara mempunyai potensi untuk maju dan mewujudkan masa depan ekonomi yang lebih seimbang. Mari kita terus menyokong satu sama lain dan berkongsi